Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar baru yang mengikuti pengajian di Universiti Putra Malaysia bagi semester pertama sesi 2020-2021 pada hari ini. Saya dan seluruh warga Universiti Putra Malaysia ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada adik-adik sekalian kerana telah berjaya mengikuti pengajian selama 4 tahun di UPM dan mengikuti pengajian di universiti yang terbaik yang menduduki ranking ke-145 terbaik di peringkat Asia dan juga ranking ke-132 QS World University pada hari ini. Kalau sebelum kata bersulam bicara sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Nah, oleh itu sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Syahrul Nizar bin Nur Halim, penolong pegawai Pilihan Sukan di Pusat Sukan UPM dan juga merupakan alumni UPM bagi tahun 2005 selaku moderator pada hari ini. Dan yang akan menemani saya selama 1 jam dalam sesi talk show pada hari ini adalah 4 ahli panel yang hebat-hebat belaka, alumni kita, tapi seorang lagi bukan alumni lagi, belum menjadi alumni lagi. Okey, kita perkenalkan dan keempat-empat ahli panel ini yang diundang khas pada hari ini akan berkongsi ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman mereka semua bergelar mahasiswa dan juga mahasiswi dan juga sebagai usahawan yang berjaya dalam bidang masing-masing. Baik, kita mulakan dengan pengenalan secara ringkas dalam persidangan yang pertama ini. Kita mulakan dengan perkenalan dengan ahli panel yang pertama, iaitu saya mempersilakan Encik Ravi Chandran, anak lelaki Tarumanlingam, iaitu Managing Director syarikat Easy Wise Management Sdn Bhd untuk memperkenalkan sedikit latar belakang Encik Ravi. Silakan. Nama saya Ravi atau nama penuh Ravi Chandran. Gelaran singkat yang selalu saya gunakan semasa Ravi Everest, pendaki solo Everest negara, dan sekarang ni banyak luangkan masa dalam industri aktiviti rekreasi dan juga mendaki gunung seluruh dunia. Itulah saya. Encik Ravi alumni kelas? Saya graduan 1990 daripada 86 sehingga 1990, bertempat di College ke-6. Okey, kalau kita daripada CV Cik Ravi ni, Cik Ravi merupakan penerima anugerah olahragawan kolej ke-6. Dalam sukan apa tu Cik Ravi? Masa tu saya sibuk dengan bermain bola sebab mewakili UPM dan juga Universiti Malaysia ya, di kejohanan ASEAN. Tapi saya juga suka mencuburi diri dalam berbagai sukan, termasuk softball, termasuk basketball, walaupun jaringan saya tidaklah sebab itu tapi sebabkan kita aktif dalam sukan, jadi kita cuba mencuburi diri dalam semua bidang sukan yang ada di UPM. Jadi sebagai wakil kolej ke-6, saya sibuk dalam almost all sport. Sebab kita ada season yang berbeza, so saya terpaksa melibatkan diri to stay aktif, saya terpaksa melibatkan diri dalam semua sukan. Jadi sepanjang tahun saya sibuk di dalam bidang sukan. Okey, baik, itu sedikit pengalaman daripada Encik Ravi Chandran, itu Managing Director syarikat Easy Wise Management Sdn Bhd. So kita beralih kepada ahli panel yang kedua, iaitu Puan Flora Iliana binti Osman, iaitu Catering Director Cengkeh Offshore Sdn Bhd dan juga merupakan, kalau tak silap di sini, alumni 2003. Silakan Puan Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Moderator kita. Nama saya Flora Iliana binti Osman, alumni UPM tahun 2003. Saya graduate dari Fakulti Kejuruteraan dalam proses kejuruteraan proses dan makanan. Seterusnya kecintaan kepada UPM tu masih tinggi dan masih melibatkan diri dengan UPM dalam bidang co-curriculum berkredit. Sehinggalah hari ini saya juga seorang fasilitator dan fasilitator khas di Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar UPM. Okey, baik. Kalau ikut di sini, Puan Flora juga merupakan alumni kolej ke-6. Betul. Kolej ke-6, ramai ada 2 alumni kolej ke-6 di sini. Dan dari segi pengalaman, kalau ikut di sini dalam CV yang Puan Flora bagi, pernah menjadi Managing Director ACG Energy Sdn Bhd, Country Manager MBA Offshore. Itu di Australia ke atau? Dia syarikat Australia yang berpangkalan di Malaysia. Jadi saya merupakan country manager menjaga branch mereka di Malaysia. Di Malaysia lah. Okey, ada lagi country manager Jaya Holding, ini Singapura pula. Ya betul, dia adalah satu syarikat Singapura yang ada berpangkalan di
Kuala Lumpur kerana mereka ada memiliki beberapa buah kapal yang beroperasi dalam perairan Malaysia. Jadi saya jaga branch mereka di Malaysia. Saya contact point di Malaysia lah. Macam tu. Okey. Ni ada juga Director Venice Marine Service Sdn Bhd, Contracts Manager Integrated Petroleum Service Sdn Bhd, Global Support Executive Hong Kong Shahir Bank. Oh, banyak ni. Itu dia kerjaya awal lah. Itu selepas bergraduate? Selepas bergraduate, kita bekerja dengan bank sekejap. Ialah kerjaya permulaan. Tetapi walau bagaimanapun setahun di situ dia banyaklah memberi pengalaman tentang kesedaran kewangan dan sebagainya sebelum saya melangkah ke bidang yang saya tak jangka selepas itu, iaitu oil and gas. Dan saya dalam bidang oil and gas selama sehingga kini dah 16 tahun. Oh, betul. Dan juga pernah menerima anugerah Malaysia University Cultural Council Makom. Makom. Ini tarian. Bukan tarian. Okay. Kebetulannya semasa saya menjadi pelajar di UPM, saya banyak dapat bimbingan daripada pegawai-pegawai dan juga bahagian hal ehwal pelajar terutamanya dalam bidang, pada masa itu saya suka kebudayaan. Jadi saya banyak terlibat dengan lisan tradisional dan juga teater. Dari situlah saya banyak melibatkan diri dalam program pertandingan dan sebagainya sehinggalah diberi peluang dinobatkan sebagai macam aktivis pelajar dalam bidang kebudayaan pada tahun 2003. Ada juga Sri Tiara Cemerlang Award. Itulah nama anugerahnya. Okay. Itulah nama anugerahnya. Dan juga The Best Facilitator. Pusat Kokekem. Itu memang kenangan manis saya dengan UPM selepas bergraduat. Kerana selepas bergraduat saya menyertai pasukan Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar untuk menjadi facilitator. Jadi semasa tempoh saya menjadi facilitator tu, saya telah berkhidmat dengan Cemerlang, bersama dengan pelajar-pelajar, berkongsi pelbagai ilmu dengan bersungguh-sungguh sehinggalah dinobatkan jadi facilitator Cemerlang pada tahun tersebut. Ini tahun bila ni? Itu tahun, cuba tengok balik. Tahun berapa? Oh, tak ada mention tahun kat sini. Okey, tak apa. Itu sebab sedikit. Selepas tu saya dah naik taraf sikit jadi facilitator khas sekarang supaya memantapkan lagi program-program pusat kurikulum. Okey, itu sebab sedikit latar belakang Puan Flora Ilana, iaitu panel kita yang kedua, dan kita balik ke panel yang ketiga, iaitu saudara Nazrul Irfan Radi bin Nazrul Anwar, pemilik syarikat Malaya Mineral Industry. Sedikit kenalan saya. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Sri Nazrul Irfan Radi bin Nazrul Anwar, boleh panggil Sri Nazrul atau kawan-kawan gelarkan saya sebagai Nazrul Nimo. Saya mewakili Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolepasaran Graduan CHAM UPM. Saya merupakan pelajar Bachelor Perakaunan tahun 3 di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi yang dulunya diterima sebagai Fakulti Ekonomi. Tapi sekarang dia dah tukar kepada Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. Saya juga merupakan majlis program pelajar Sekretariat Keusahawanan Universiti Putra Malaysia. Saya bekerja sangat rapat dengan CHAM bagi memantapkan bidang keusahawanan pelajar dan juga memastikan bahawa kebolepasaran graduan terus kita mantapkan agar kita dapat memastikan pelajar UPM grad saja daripada UPM mereka akan dapat kerja dan juga mendapat added value di dalam mata pihak industri. Okey, dalam CV Nazrul ni ditulis penerima pernah mendapat penerima anugerah Putra Ikon 2019 dan juga calon anugerah Tokoh Siswa Kebangsaan 2019 dan juga Duta Pelajar Maybank 2020. Betul. Betul kan? Okey, sekarang ni di tahun berapa pengajian? Sekarang ni saya tahun 3. Tahun 3. Ya, saya. Okey, baik, itu sedikit pengenalan ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara Nazrul Irfan Radi. Baik, kita ke ahli panel yang terakhir, yang keempat, iaitu Encik Alifli Erijufaldi bin Aldi Fasri, pemilik syarikat Ultimedic Sdn Bhd. Silakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator. Sebelum saya perkenalkan diri saya suka ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Pusat Sukan UPM ketika saya belajar dulu, Tuan Haji Amuzah dan sekini Dr. Hanafi Ayub, kerana memberi peluang pada saya untuk berada bersama dengan ahli panel lain. Mereka ni hebat-hebat semuanya dan saya berada di kalangan mereka, alhamdulillah. Okey, baik, saya perkenalkan diri saya. Saya Alifli Erijufaldi bin Aldi Fasri.
Saya merupakan bekas pelajar UPM. Ketika dulu tahun 2003-2006 saya merupakan pelajar diploma perhutanan di Fakulti Perhutanan. Kemudian saya menyambung pengajian saya di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang bachelor degree sains bioperubatan di Fakulti Perubatan. Ketika diploma saya menginap di Kolej 13 dan ketika ijazah sarjana muda saya menginap di Kolej 17. Okey, itu sedikit sebanyak tentang pembelajaran saya di universiti. Okey, nak bercerita sedikit tentang ialah saya sebagai mewakili pusat sukan, macam mana saya boleh terlibat tentang usahawan. Mungkin saya akan cerita lebih lanjut nanti, tapi secara umumnya aktiviti sukan yang saya ceburi sebenarnya boleh membentuk kepribadian diri saya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. So itu sedikit sebanyak tentang saya punya latar belakang pendidikan di UPM. Okey, dalam CV Cik Alif ni ditulis menyertai sukan softball. Ya, betul. Sukan softball dan juga pengalaman bekerja dalam bidang jualan dan juga pemasaran berkaitan peralatan perubatan untuk hospital di seluruh Malaysia. Yang ini selepas bergraduat ataupun? Okey, saya atlet softball UPM selama mungkin lebih kurang 5-6 tahun lah selama sepanjang pengajian. Betul, lepas graduate saya mempunyai kecenderungan, walaupun saya atlet tapi saya ada kecenderungan untuk terlibat dalam sales and marketing lah. So saya bekerja di sebuah company private sekitar 5-6 tahun sebelum saya memiliki company sendiri lah. Even sekarang ni pun selain memiliki company sendiri, saya juga sebenarnya bekerja sebagai regional marketing manager, fokus for South Asia country lah. Saya setiap bulan saya sering travel ke overseas, pergi melawat customer, kita punya klien untuk berbincang dan juga urusan perniagaan. Okey, baik, nanti kita akan kupas lebih lanjut untuk yang pusingan yang kedua nanti. Baik, kita sudah berkenalan dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini dan kita akan terus ke pusingan yang kedua untuk yang sesi talk show kita pada hari ini. Baiklah, adik-adik pelajar yang dikasihi sekalian, kita meneruskan sesi talk show pada hari ini bagi pusingan yang kedua untuk diajukan kepada ahli panel yang kita jemput khas pada hari ini. Baiklah, setiap pelajar mempunyai jalan cerita mereka yang tersendiri sepanjang bergelar mahasiswa dan juga mahasiswi di universiti. Sama ada pengalaman sewaktu di kolej, di fakulti, aktiviti berpersatuan ataupun bersukan dan juga menjalankan aktiviti perniagaan ataupun sebagai seorang usahawan semasa belajar. Dan mungkin ahli panel boleh kongsikan sedikit pengalaman ahli panel sepanjang menjadi pelajar di UPM dan juga pengalaman sebagai usahawan. Adakah bermula sewaktu menjadi pelajar ataupun ataupun setelah bergraduat? Dan kita nak tahu juga sekiranya sepanjang menjadi usahawan dalam tempoh pengajian dan juga selepas pengajian, apakah isu dan juga cabaran yang dilalui sehingga menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita jemput ahli panel yang keempat terlebih dahulu lah. Okay, terima kasih soalan kepada Tuan Moderator. Kalau mengikut perjalanan saya ketika di universiti ni, seperti saya maklumkan tadi, saya merupakan bekas pelajar diploma, kemudian saya sambung ijazah sarjana muda. Penglibatan saya sebagai seorang usahawan sebenarnya dia bukanlah kata dalam satu hari. Sebenarnya pendedahan ketika berada di universiti itu yang sebenarnya membentuk karakter saya. Untuk makluman adik-adik mahasiswa yang baru, sebenarnya ketika di UPM ya, saya pernah menjalankan kata perniagaan kecil-kecilan, di mana saya usahakan macam satu bentuk perniagaan sampingan sebagai student. Semasa waktu kuliah saya berkuliah, tapi bila ada masa terluang saya buat aktiviti perniagaan kecil. Contohnya saya pernah jualan dadir, saya pernah letak di fakulti, di kolej sebagai pendedahan. Untuk saya sebagai seorang mahasiswa ketika itu, kita sebenarnya mempunyai pilihan. Masa yang terluang kita boleh isi dengan aktiviti bersukan, aktiviti yang macam berkaitan keusahawanan perniagaan kecil-kecilan. Bagi saya itu adalah salah satu permulaan untuk saya berkecimpung di dalam bidang keusahawanan, walaupun kita aktif dengan akademik atau dengan aktiviti sukan yang lain. Itu pada saya. Pada masa itu, adakah faktor desakan kewangan yang menyebabkan Cik Alif terlibat dalam
keusahawanan ataupun sekadar minat untuk mencari duit yang lebih untuk dalam tempoh pengajian tu? Okey. Pada masa itu sebenarnya ialah kita bila kita masuk universiti kita sudah ada pinjaman PTPTN, tapi bagi saya PTPTN tu untuk sekadar akademik lah. So saya gunakan perbelanjaan, dan saya kalau mengikut background family saya bukanlah di keluarga yang berkemampuan. Jadi saya fikir saya ingin jadi lebih independent. So maksudnya selagi saya ada peluang, saya mulakan dengan perniagaan kecil, dapat sedikit duit poket untuk mingguan, bulanan, bagi saya itu sudah cukup. So dia ada dia punya secara pribadi lah, ada pengaruh di segi kekeluargaan saya lah sebenarnya. Okey, baik. Adakah itu disahkan daripada maksudnya adakah dorongan juga kawan-kawan ada yang dah mula berniaga pada ketika itu? Adakah yang mendorong juga Jalif untuk? Okey, sebenarnya saya yang jadi bagi saya lah, pada pandangan saya ketika itu sebenarnya saya jadi pemangkin untuk kawan-kawan lain ikut sama sebenarnya. Saya yang bermula, saya tunjukkan pada mereka walaupun kita ada di poket sekitar RM50, RM100 seminggu, okey, tapi bagi saya bila mereka melihat potensi ni, mereka ikut serta dengan saya. Okey, mereka terlibat sama, kita share, kita jalankan beberapa tempat perniagaan. So bagi saya kita boleh jadi contoh sebenarnya kepada rakan-rakan kita mahasiswa yang lain untuk ikut sama, kerana bagi saya ini satu peluang yang baik sebenarnya. Okay. Baik, itu adalah pengalaman semasa dalam tempoh pengajian. Pengajian saya. Okey. Selepas bergraduat, Jalif terlibat, maksudnya sekarang ini menjadi pemilik syarikat Ultimedic Sejahtera. So dalam tempoh memulakan perniagaan Ultimedic itu, adakah memperolehi latihan sebelum memulakan perniagaan tu ataupun macam mana? Okey, kalau mengikut perjalanan saya, ketika saya habis ijazah sarjana muda, kemudian saya bekerja di sebuah syarikat pembekalan perubatan di Selangor. Okay, saya bekerja lebih kurang sekitar 6-7 tahun. Okay, sebenarnya di situ saya telah belajar banyak benda. Pengalaman yang saya ada ketika di UPM berniaga kecil-kecilan, kemudian saya menjadi sales executive. Kemudian dalam tempoh 2 tahun saya berjaya menjadi assistant sales manager, dan saya telah memegang satu portfolio di dalam company tersebut sebagai head for endoscopy unit. So sebenarnya daripada situ titik permulaan lah kenapa sekarang saya sudah ada company Ultimedic berkaitan dengan perubatan, kerana pengalaman saya 6-7 tahun di private company telah memberi saya banyak pahit dan manis lah untuk membuka syarikat, dan macam mana saya boleh menjalankan perniagaan, kerana di Malaysia ni perniagaan berbentuk pembekalan perubatan sebenarnya dia ada banyak cabaran dia. Okey, bukan saja segi modal tapi di segi pengurusan. Itu yang boleh saya kongsi sedikit sebanyak lah. Okey, baik, itu saya tadi penerangan daripada Jalif berkaitan dengan isu dan juga cabaran sepanjang bergelar mahasiswa dan juga selepas menjadi bergraduat dalam membangunkan bisnes dan perniagaan sendiri. Baik, kita beralih kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu saudara ataupun Nazrul. Okey, boleh tahu ni belum graduat lagi, tapi sudah memiliki syarikat Malaya Mineral Industry. Betul. Sebut sedikit cerita masih lagi belum graduat, masih lagi belajar. Ceritakan sedikit pengalaman yang masih lagi belajar dan juga bagaimana bermulanya menjadi titik tolak syarikat Malaya Mineral Industry. Okay. Baik, terima kasih Tuan Moderator atas sekolah yang begitu baik. Sebelum itu saya harap masih terlambat untuk saya mengucapkan ribuan dan juga jutaan terima kasih kepada Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan Syarikat UPM kerana sudi untuk menjadikan saya sebagai satu wakil bagi projek POSIDI pada hari ini. So kalau boleh saya ceritakan sedikit mengenai saya punya syarikat Malaya Mineral Industry. Actually Malaya Mineral Industry ini merupakan syarikat, tapi saya kena percaya kalau student pada hari ini, para pelajar pada hari ini, mereka sukakan satu nama yang catchy, yang agak menarik. So Malaya Mineral Industry itu adalah sebuah syarikat, tapi brand yang kita guna, jenama yang kita guna adalah pelajar-pelajar di UPM lebih kenal dia sebagai Destinimo. So perniagaan Destinimo ni sebenarnya satu perniagaan yang berasaskan air mangga lah. Saya mempunyai sebuah kios Putra Business Store, juga
disokong dan diberikan oleh CAM UPM terletak di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi. So saya sangat bersyukur kerana saya bermula dalam bidang perniagaan ni sangat-sangat awal. First year, second sem. Bayangkan kalau macam first year tu orang baru nak masuk, nak belajar daftar SMP, baru nak kenal apa itu UPM, baru nak bertatih di UPM, saya masuk tu dah ada kedai. Orang pun terkejut. Saya ni pelajar first year, saya suruh akak third year yang buatkan air sebab dia staff saya. So kita bayar dia RM4 sejam, dia suka atau tidak, dia senior atau tidak, kita bayar dia RM4 sejam, dia kena buatkan air. Itulah menariknya perniagaan itu, sebab kita boleh buat decision. Dan apa yang saya suka tekankan di sini ialah saya sangat suka pada satu konsep ayat-ayat bahasa Inggeris. Starting a business in a young age doesn't mean that you are successful, but it gives you more time to improve. So bagi saya, bermula pada usia muda ni tidak bermakna kita adalah lebih berjaya daripada orang lain, tapi dia memberikan kita satu tempoh masa untuk kita memperbaiki diri kita untuk pada masa akan datang. So bagi saya juga, kenapa saya memulakan perniagaan sejak nak belajar, sebab saya nampak sekarang ni pelajar degree pada sekarang ni tak seperti dulu. Sekarang ni kalau kita nak belajar, kita habis saja grad, tak semestinya kita akan dapat kerja mengikut apa yang kita belajar. So saya yakin dan percaya, saya nak menjadikan, perjuangan saya adalah saya nak menjadikan bidang keusahawanan ini adalah pilihan pertama selepas graduate. Dan saya yakin dan percaya semasa tempoh pandemik COVID-19 ni, bidang keusahawanan menjadi lebih signifikan dan relevan dalam kalangan mahasiswa berbanding 5 ataupun 10 tahun yang lepas. Sebab sekarang ni semua orang akan buat bisnes. Golongan-golongan muda, anak-anak muda belia yang mula membuat bisnes sekarang ni bagaikan cendawan yang tumbuh sampai hujan. So saya yakin dan percaya, sekarang ni MPP, Sekretariat Keusahawanan bersama CAM UPM bekerja sangat rapat untuk memastikan bidang keusahawanan ini kita lebih mantapkan agar kita dapat membantu para pelajar yang sedang baru bermula dalam bidang keusahawanan ini, kita boleh bantu mereka. So dan juga kalau saya boleh tambah sedikit saja lagi, saya juga masa saya start berniaga di fakulti saya nampak, saya macam kat situ ada 3 stall, ada 3 stall. So masa tu kalau bukan saya yang masuk dalam stall tu, tak ada satu pun pelajar fakulti yang masuk dalam stall tu. So saya macam pelik, nama pun Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, tapi tak ada pelajar pun, pelajar sekolah perniagaan yang nak ambil risiko untuk berniaga di stall tu. So saya rasa bertanggungjawab dan berasa terpanggil lah untuk memulakan langkah pertama yang sangat berisiko. So saya first year second sem, saya tak tunggu lama, sebab bak kata orang fast action fast result. Saya terus berniaga, buat saja, langgar saja dinding, dan kita belajar. Itulah sedikit mengenai pengalaman saya ni. Adakah yang mulanya perniagaan syarikat Melayu Menengah Rendah itu berkaitan dengan bidang pengajian, Nazrul? Bachelor Perniagaan. Berkaitan sangat. So maksudnya dan ada juga berkaitan dengan background family sebagai ahli perniagaan ke, ataupun secara jujurnya kalau boleh saya katakan, family saya semua makan gaji mak ayah. Okay, so maksudnya Nazrul telah mengambil langkah awal untuk memulakan perniagaan dari peringkat, maksudnya dia awal sem lagi. Betul, mencari duit poket sendiri lah, kata untuk kata sukses dalam kata freedom dalam kewangan. Betul. Okey, kita akan kupas lagi berkaitan dengan isu keusahawanan selepas ini, dan kita beralih ke ahli panel kita yang kedua, iaitu Puan Flora Iliana binti Osman, Chartering Director Cengkeh Offshore Sdn Bhd, untuk ceritakan sedikit pengalaman sebagai mahasiswa sebelum ni dan juga dalam bidang perniagaan. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Moderator. Suka juga seperti ahli panel yang terdahulu, suka untuk saya kongsi pengalaman tentang keusahawanan dari dalam kampus hingga membawa keluar kampus. Semasa dalam kampus, biasalah apabila masa kita pelajar, kita punya idea tu tak banyak. Tetapi kalau dia good idea, kita teruskan. So, jadi saya bermula di college ke-6 di blok, saya tinggal di blok Cermai. College ke-6 tu sekarang dikenali sebagai College Chancellor. So saya di blok Cermai, apabila petang kita sentiasa nampak rakan-rakan akan beli makanan-makanan, kerupuk-kerupuk, jajan dan sebagainya. Jadi pada masa itu saya fikir, oh ini benda yang mudah, modal kecil dan dia mudah diuruskan. So saya bermula dengan benda-benda macam tu. So you start small, just keep it going. Mungkin pada masa itu pulangan dia tak banyak, tetapi menggembirakanlah untuk pelajar. Kemudian
bila sampai satu masa saya fikir untuk beralih ke arah yang lebih sedikit profesional. Pada masa itu sebab saya banyak terlibat dengan kelab-kelab di UPM dan banyak diberi pendedahan tentang persembahan pentas dan sebagainya. Jadi banyak bimbingan daripada pegawai-pegawai di BHAT pada masa itu. Saya beralih ke bidang yang lebih profesional, iaitu memberikan khidmat macam di kaca televisyen. Pada satu masa dahulu kita tak ada Instagram dan sebagainya. So ada ruangan iklan dimasukkan, macam contohnya dia ada kata-kata hikmah, pantun dan sebagainya sebelum atau selepas rancangan. Jadi pada masa itu adalah beberapa pensyarah yang bertanggungjawab di UPM ni bawa kami bakat-bakat dari UPM ni pergi ke studio RTM untuk rakaman tersebut. Jadi selepas tamat rakaman tu kita dibayar sedikit macam token dan sebagainya. So jadi daripada pengalaman tersebut saya terfikir, jadi bakat dan juga kita punya macam personality dan sebagainya ni boleh digunakan untuk menjana pendapatan. Baru tahulah pada masa itu selain daripada perniagaan barangan fizikal. Jadi bermula dari situlah kesedaran tu semakin katanya menebal untuk terus maju dalam bidang keusahawanan dan juga perniagaan. Itu semasa di kampus lah. Selepas bergraduat? Selepas bergraduat, macam yang saya kongsikan tadi, dia tidak bermula awal sebagaimana Nazirul. Saya bekerja dahulu. So kerja pertama saya ialah di sebuah bank. Pada masa itu kesedaran kewangan tu mulalah datanglah kepada kita apabila kita banyak terdedah kepada produk-produk kewangan dan sebagainya. Tapi saya rasa rugi juga tak bermula awal sebagai usahawan ni. Walau bagaimanapun tak kira bila masa you bermula, janji anda boleh bermula dan teruskan. Selepas saya bekerja di bank tu, saya terus masuk ke bidang oil and gas semasa itu dan telah bergiat dalam bidang oil and gas selama 16 tahun sehingga pada hari ini. Jadi macam mana kesedaran tu bermula? Bukan kesedaran tu dah ada. Jadi bagaimana saya terus kiranya melangkah jauh sebagai usahawan ialah mendapat pendedahan awal pertama sekali daripada syarikat, ialah training dan sebagainya. Selepas itu kita selalu bergiat ataupun dengan pelajar-pelajar dan sebagainya. Semasa tempoh saya bekerja, saya saya bekerja di syarikat swasta. Pada masa sama, saya menjadi facilitator di UPM di bawah Pusat Co-Curriculum dan Pembangunan Pelajar. Apabila kita bergiat sebagai facilitator, yang pertama kita akan banyak berdamping dengan pelajar dan juga ahli akademik. Kita nampak perkara ini ada potensi pada masa akan datang, iaitu bidang keusahawanan, dan juga kita dapat nampak loophole atau di mana pelajar-pelajar sebenarnya boleh bangunkan diri jadi usahawan. So, jadi pada masa sama, dia macam in parallel, saya bekerja swasta dan saya jadi facilitator. Benda tu adalah satu gabungan yang mantap untuk membangunkan saya jadi usahawan. Daripada saya bekerja sendiri, akhirnya saya pun berkira-kira dan terus membuat keputusan buat syarikat sendiri sebab kita dah ada kemahiran dan juga kita ada kemahiran tambahan yang dapat daripada UPM. Sebentar lagi saya kongsi apa kemahiran tambahan tu. Jadi dari situlah terus kita tak boleh ke belakang lah, walaupun kita bermula lambat tetapi kita kena berjalan dengan lebih laju. Bagi pelajar baru yang mungkin rasa was-was untuk memulakan perniagaan dan sebagainya, memang betul orang tak berani nak cuba berniaga atau menjadi usahawan kerana dia takut kegagalan. Itu normal. Saya pun begitu. Sebab tu saya bermula dengan makan gaji dan bekerja sebagainya. Bagaimanapun, bertuahnya anda apabila masuk ke UPM ini, kita ada satu subjek yang dipanggil co-curriculum berkredit. Semua wajib ambil. Ada sebabnya. Kita ada 7 elemen yang ditekankan dalam kursus co-curriculum berkredit. Be it bola sepak ke, tarian ke, asas kembara, pingpong, pengakap dan sebagainya. Tetapi 7 elemen kemahiran insaniah ini akan menjadikan you insan dan usahawan yang berjaya. Dia ada 7, tetapi saya suka untuk petik 2 yang paling elemen keusahawanan memang ada dalam 7 kemahiran insaniah tu.
bagaimanapun ada dua yang saya fikir boleh menjadi senjata utama bila pelajar bergraduate. Fresh grad dia ada pengalaman, tapi dia berpegang kepada dua elemen ni. Yang pertama ialah lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua ialah pemikiran kritis, critical thinking. So apabila dia berpegang kepada dua elemen ni, dia akan sentiasa belajar, mencari ilmu yang baru, idea yang baru dan kreatif dalam nak menyelesaikan apa-apa masalah yang dihadapi. Saya fikir itulah antara yang menjadi booster macam mana saya boleh melangkah jauh dalam kira dunia keusahawanan ni. Okey, Puan. Yes, saya ingin bertanya sikit berkaitan dengan kerja offshore ni. Oh, silakan. Sebab semalam ada buat research sikit. Oh, tentang research. offshore. Okay, baik. So dia dalam offshore tu, kalau tak silap saya, dia ada part exploration, ada part development. Betul. Development part Okay, dan betul. juga production phase. Production betul. So kalau anda kata pelajar-pelajar UPM ni berminat untuk berkecimpung dalam Bidang offshore. So apakah kriteria yang perlu mereka ada untuk berkhidmat ataupun bekerja dalam offshore ni? Sebab Puan mungkin dah 16 tahun dalam bidang ni, mungkin dah nampak successful dalam bidang ni. So mungkin ada sikit Harapnya kongsian. begitulah. Okay. Ya betul, macam yang Tuan Moderator sebutkan tadi, betul, offshore bererti produk akhir yang kita gunakan ialah petrol, diesel, gas memasak dan sebagainya. Tetapi sebelum dia dapat semua hasil tu, banyaklah stages yang terlibat, bermula daripada exploration, dia mencari, lepas itu dia drilling, maknanya betul-betul nak menggali, mengeluarkan hasil minyak dan juga hasil gas, dan seterusnya kepada production, iaitu production dia akan convert lah benda ni menjadi produk-produk untuk dipasarkan mengikut jenis-jenisnya. Sebelum kita exploration tadi tu, akan ada satu stage macam research, geologi dan sebagainya. Dekat situ banyaklah pakar-pakar ni daripada UPM pun terlibat. Pakar geologi, pakar tanah, pakar kaji bumi, laut, cuaca dan sebagainya. Serta part technical part yang kejuruteraan mekanikalnya, kejuruteraan civilnya, chemical dan sebagainya. So ada banyaklah aspek-aspek ni. Selain daripada tu, sebab saya rasa complete bila sebuah industri, dia complete lah, bukan kata engineering dan juga science saja. So ada bahagian marketingnya, ada bahagian accountnya, human resource-nya. Chef ni pun ada juga dalam. Oh, ada. Chef sebab yang saya tengok dalam video tu. Ada betul, kerana apabila kita ada sebuah kapal untuk bekerja ataupun pelantar minyak bekerja di tengah lautan, kita seolah-olah membawa satu pasukan kita letak di situ. Jadi kita punya human resource, manusia, sumber manusia kita bermula daripada daripada mencuci dek, daripada maintaining kapal, jurutera, pakar health and safety, engineer, juga kru kapal yang mengendalikan kapal, sehinggalah pakar crane dan sebagainya. So jadi insan dia satu grup yang berada di atas kapal ni akan adalah mesti ada satu tim yang akan cater keperluan mereka, iaitu benda yang kita rasa mudah tapi sebenarnya sangat essential, sangat perlu di situ. Makanan, lepas tu urusan harian, membasuh baju, dobi dia dan sebagainya. So ada satu syarikat yang membuat bisnes tersebut pula. Dia catering makanan dan juga dia menyediakan yang membasuh kain, sebab bekerja kru ni dia tak ada masa, dia nak basuh baju dan sebagainya. Jadi dia tinggalkan, ada syarikat yang menguruskan perkara tu pula. So mungkin adik-adik pelajar-pelajar baru mungkin nampak ini adalah satu-satu ruang bidang yang boleh diceburi. Ya, so dalam offshore ni mungkin saya pun sendiri tak pasal kalau saya tak research pasal benda ni kan. Betul. So pelbagai catering pun boleh, macam banyak dari kan untuk yang lobby pun boleh. Apa-apa saja perkhidmatan yang diperlukan di tempat orang bekerja. Kesanggupan berada di tempoh yang agak lama itu betul. Memanglah kita rasa tempoh tu lama, tetapi bagaimanapun sebab kita ada panggil enforcement, ada badan-badan yang memberi khidmat nasihat kepada semua seafarer atau pelayar-pelayar dan orang yang di atas laut ni. Dia ada tempoh masa yang logik dan sihat untuk dia berada di situ. Sebab kita kena jaga kesihatan fizikal dan juga mental state. Kalau kita terlalu lama di tengah laut tu,
Yelah, bosan, kita mungkin depressed dan sebagainya. So kita adalah program yang untuk membantu. Logik dan sihat tu berapa lama tu? 2 bulan? 2 bulan paling sihat. At least. At least maksimum. Tapi kalau projek tu ialah projek yang tempoh dia pendek. Contohnya pergi kita buat underwater survey dan sebagainya 2 minggu. 2 minggu je lah dia ada kat situ. Taklah kita tinggalkan dia 2 bulan di situ. So lepas habis 2 minggu mereka balik. Tapi kalau projek tu panjang, contohnya kontrak kita adalah 2 tahun. Jadi satu cycle kru tu akan berada di atas tu ialah tidak lebih 60 hari. Macam itulah. Tapi adalah bergantung pada jenis kapal dan jenis kerja yang dibuat. So kita akan transport mereka lah balik melalui crew boat ataupun helikopter. Okey. Okay, demikian tadi adalah penerangan daripada ahli panel kita yang kedua berkaitan dengan latar belakang sebagai usahawan dan juga pengalaman semasa menjadi pelajar di UPM. So kita beralih ke ahli panel kita yang pertama, Cik Rabi. Sedikit boleh Cik Rabi kongsikan pengalaman sebagai pelajar dan juga usahawan dan juga pernah mendaki Gunung Everest dan juga cabaran mendaki itu. Adakah ada kaitan dari segi yang kata kaitannya dengan dari segi pembangunan yang menjadi usahawan? Dahsyat ya penonton. Okay, so bagi saya dia agak berbeza sikit. Because masa saya di universiti agak terhad dengan kegiatan sukan dan juga akademik. So saya tak adalah sempat untuk elemen-elemen jalankan perniagaan. And I was a scholar. So tahulah biasa sekolah ni kita ditaja. So dari segi kewangan cukup untuk kita menjalankan akademik dan juga sukan ni. Dan juga sebab waktu masa kita terhad ya. Dan kalau kita nak menceburi bidang sukan more ekstrim, so apakah jadi adalah masa yang kita kena luangkan pun fair ya? Jadi saya agak jauh sikit daripada mereka ni sebab saya tidak start macam si Nazrul ya, dia start awal ya. Ya tidak. Tapi bila saya graduate, I was still active in sport, football. Then I joined the banks because masa dulu kalau kerja di bank boleh teruskan kerjaya bola sepak ya. So saya terpaksa ikut jalan yang sama. Dan selepas 3 tahun got my corporate secretary license ya, baru saya start bidang business. So masa tu tanpa kita sedar that dari sekolah lagi ya, kita actually dibimbing dan sudah dibentuk dengan pelbagai karakter ya. Dan juga semasa berada di universiti di college ke-6 ya, mungkin atas dasar environment ataupun kawan-kawan yang ada di kiri kanan kita ya, kita pun dibentuk ya, dan juga of course dengan sains sukan masa tu dengan atlet-atlet negara turut serta di UPM ya, 1986 ya. Dan kita mula bentuk pelbagai ciri-ciri karakter-karakter yang boleh membuatkan kita terima cabaran. Dari sebab kita actually tak sedar. Cuma bila dia letak di satu kawasan di mana you terpaksa mencabar, baru you nampak actually you ada semuanya ya. Dan bermulalah 1993 saya membentuk company sendiri ya, it's more into corporate secretarial, offering services, management services, advisory services. Dan selepas tu pada usia 30 kita ada masalah Olimpik di mana yang dah lebih umur daripada 23 dah tak boleh lagi dah aktif dalam bidang sukan bola sepak. Jadi kita terpaksa pilih aktiviti lain pula ya, to stay aktif. Dan di sanalah saya terpaksa pergi ke bidang lain di mana saya pilih yang lebih mencapai, lebih ekstrim, mendaki gunung pula. Ya, bermula di kawasan-kawasan di rantau Asia dan dalam masa 5 tahun saya letak satu matlamat untuk mendaki gunung Everest. Dan di sanalah bermulanya 5 tahun ya. Maksudnya dalam tahun 1999 98-99 saya buat target untuk mendaki gunung tertinggi di dunia dan juga secara solo. Alright, jadi bagi saya perniagaan saya dan juga sekarang ni sejak 5 tahun selepas mendaki gunung, saya dah mula start industri ekstrim pula. Ya, membawa orang ke seluruh pelosok dunia
mengambil cabaran, dan lama-lama dah mula pula bagi motivasi kepada orang lain pula dengan berkongsi ilmu-ilmu, ciri-ciri yang ada pada saya ni, macam mana, apa yang membentuk saya sampai ke puncak Everest, dan juga bagaimana saya keluar daripada elemen kita orang hilang jari. How do we actually overcome setbacks, semua tu sekarang dah jadi satu sharing session pula untuk orang. Tanpa kita sedar, apa yang kita cakap atau apa yang kita share boleh jadi satu bentuk motivasi lah. Dan itu pun dah jadi satu jenis perniagaan pula sekarang. Ya? Kecuali untuk UPM. Untuk alumni kita tak berniaga. Ya? Alright, okay, so semua ni sudah membentuk saya. Tanpa saya sedar, ya, ciri-ciri elemen berniaga ni sudah berada pada saya. Dan I would say okay, not that successful like solo. But in terms of business, yes, I would say ada pada tahap yang selesa. Mempunyai pekerja seramai 23 orang, dan juga 6 syarikat, dan syarikat yang terbaru yang ke-6 tu 5 tahun lepas adalah dalam aktiviti ekstrim. Yeah. So kalau siapa-siapa yang berminat naik Gunung Everest boleh sertai kita. Alright, okay, so bagi saya conclusion dia, kesimpulan dia, diri saya dibentuk semasa di sekolah oleh cikgu-cikgu dan juga di universiti, dengan kurikulum yang ada, yang sedia ada, semasa itulah. Mungkin sekarang sudah lebih mantap, ya. Semasa itu pun sudah cukup bagi saya. Jadi sekarang mungkin lebih. Jadi anak-anak muda yang keluar tu yang nak terus serta UPM, saya rasa di sini cukup lengkap dengan pelbagai ilmu dan juga pengalaman, ya. Mungkin dari segi Nazrul dia dah bentuk dari awal, ya, sifat-sifat untuk jadi usahawan. Still not too late for the even final year student ataupun yang dah jadi alumni, ya. Sentiasa join alumni UPM dan bentuk semula ataupun betulkan ciri-ciri yang dia rasa dia kurang, ya, dari segi jadi usahawan yang berjaya. Alright, so that's my story. Alright, okay. Baiklah adik-adik sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, pelajar-pelajar baru UPM, kita telah berada di pusingan kedua sebentar tadi, dan kita telah pun bersesi suara kenal bersama dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini berkaitan dengan isu juga dan juga cabaran mereka belajar di UPM, dan juga selepas bergraduat mereka mengusahakan perniagaan masing-masing. Dan kita akan meneruskan untuk pusingan yang ketiga sebentar saja lagi. Dan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam program talk show Sempena Minggu Perkasa Putra, dan kita mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada para pelajar UPM yang berjaya memasuki ataupun menuntut di UPM dalam tempoh semester pertama sesi 2020-2021 pada hari ini. Dan kita ke pusingan yang ketiga, iaitu pusingan yang terakhir untuk sesi talk show pada hari ini. Dan kita akan memberikan beberapa soalan kepada ahli panel kita yang kita undang khas pada hari ini. Dan kita mulakan dengan ahli panel kita yang pertama, iaitu Cik Rabi. Okey, Cik Rabi, untuk menjadi seorang usahawan, antara ciri-ciri utama yang perlu ada adalah salah satunya disiplin diri, terutama dalam menempati waktu. Baik, bolehkah Cik Rabi kongsikan pengalaman sebagai pendaki solo yang berjaya mendaki Gunung Everest dan juga mendaki puncak Everest, iaitu gunung tertinggi di Eropah yang terletak di Rusia, dan juga perkaitannya dalam hidup sehingga berjaya menawan kedua puncak berkenaan, dan juga perkaitan disiplin hidup itu menjadi seorang usahawan yang berjaya. Boleh saya sikit kepada Cik Rabi sekalian. Okay. Kalau kita tengok, ya, sekarang ni cabaran agak ekstrim, dengan masalah COVID, dengan pelbagai isu, ya. Dan tambah lagi kalau graduan kita, ya, dari UPM, kalau mereka keluar ke dunia kerja bekerja, memang cabaran dia agak ekstrim. Apa maksud ekstrim? Ekstrim itu maksudnya suasana atau environment yang boleh berbeza dari segi cabaran. Dari segi senang tiba-tiba menjadi ekstrim dalam waktu yang singkat. Itu maksudnya ekstrim. So bila perkataan ekstrim tu ada dalam suasana kita, maka kita terpaksa buat persiapan atau persediaan yang sangat
Maksudnya we are sentiasa be ready for that, to face that extreme challenges. Ya. Dan one of the element yang saya dari segi pengalaman saya melalui this extreme environment adalah ciri-ciri disiplin masa, ketepatan masa, proper scheduling, proper planning, ya, dan yang perlu ada pada kita. Of course saya dibentuk dari sekolah sampai ke universiti, sampai di UPM dengan environment, dengan lecturer, dengan pusat sukan yang ada di sini. Saya dibentuk ya, untuk sangat berdisiplin dan sangat-sangat pay attention to the ciri-ciri scheduling, proper planning and keep to your time. Dan kalau di kawasan yang sangat ekstrim di puncak Everest ataupun dalam perjalanan ke puncak Everest, kita ada 16 jam dan pelbagai isu cabaran akan kita hadapi, dan sedikit ekstrim perubahan cuaca, suhu akan jatuh daripada -20 ke -30, seterusnya ke -40 dan seterusnya ke -50, di mana di luar kita punya preparation. Dan dalam keadaan perubahan cuaca ni, kalau kita membuat satu kesilapan dari segi disiplin masa kita, dan kalau kita lambat ataupun kalau katalah kita punya energy level drop ataupun oksigen yang kita bawa tu tidak cukup, apa yang jadi adalah kita terpaksa menghadapi cabaran yang sangat ekstrim, di mana sampai ada yang terkandas, ada yang tak boleh balik terus, ya, terpaksa say goodbye dekat atas sana dan masih lagi berada kat sana walaupun 10 tahun, 20 tahun, ya. So that is the extreme challenges happens bila kita tak mementingkan masa ataupun planning ataupun scheduling yang perlu ada pada kita. So that's the extreme, ya. You boleh tengok sedikit masalah dari segi timing, kalau kita lambat sikit saja dah cukup temperature to drop, and these are the extreme situation whatever. So keadaan ekstrim, suasana ekstrim, cabaran pun sangat ekstrim, di mana kita terpaksa sacrifice something if kita lambat. Nah, mungkin dalam keadaan suasana biasa, you silap sikit atau you lambat sikit, you just lebih-lebih pun kita ditegur, ya. Ada setengah tu akan tunjuk body language, kenapa ni lambat ni, ya. Tapi di sana dah tak boleh tunjuk dah, tahu-tahu kita hilang, tahu-tahu kita ada yang dah terkandas, tak boleh balik. So that is the extreme challenges that we face. So timing, scheduling, proper planning is so necessary, dan disiplin-disiplin ni boleh dibentuk dengan environment yang kita ada di, especially di UPM. Ya, bagi saya dibentuk untuk to prepare myself even to face Mount Everest challenges. Yeah, so I'm well I would say I'm well built. Saya dibentuk dengan pelbagai suasana yang ada pada UPM untuk sampai ke puncak Everest dan balik safe. Right? So bagi saya that timing is so necessary, that discipline is sangat penting dan perlu ada pada diri kita kalau kita nak terima cabaran yang sangat ekstrim. So itu adakah ada kaitannya dengan menjadi seorang usahawan yang berjaya itu? Maksudnya dari segi perniagaan pula, kalau kita nak berjaya, kalau kita nak berniaga pada tahap juta ataupun bilion, you perlu tahu suasana di sana sangat ekstrim, cabaran sangat tinggi. Jadi persiapan kalau kurang dari segi scheduling, dari segi proper planning, dari segi disiplin perlu ada, maka kita tidak boleh bergerak dari tahap ribuan ke tahap juta ataupun ke tahap bilion, ya. Jadi perniagaan kita akan sentiasa berada di tahap yang rendah. Jadi perlu ada ciri-ciri ini untuk kita membawa bisnes kita dari segi menjual barang-barang semasa di kampus sehinggalah mengendalikan 10 buah kapal di deep ocean di seluruh dunia, ya. So from a small business RM10 to a big business, billion business, you perlu ada that element disiplin, masa, ketepatan masa. Setiap satu persiapan yang kita ada tu perlu they have that element. Kalau tidak, memang kita tak boleh bergerak dari sana sehingga ke sini, ya. Ataupun sampai ke puncak Everest lah. Okey, itu sebenarnya sedikit perkongsian daripada Encik Ravi, iaitu maksudnya dari segi disiplin diri itu berkaitan dengan ketepatan waktu. Bukan sahaja kita terlibat dalam kata perniagaan,
perniagaan, tapi juga dalam bidang-bidang yang lain juga, pelajaran pun perlu juga kita menempati masa. Maksudnya pergi ke kuliah pun sama juga. Kalau lewat lecturer, tutup pintu. So kalau nak tutup pintu, minta maaf. Okey, kita beralih ke ahli panel kita yang kedua, iaitu Flora Iliana. Baik, soalannya, ada dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhannya pelajar IPT ataupun IPTA masih belum berminat menjadi usahawan, walaupun 80% menunjukkan sikap positif terhadap kerjaya keusahawanan berkenaan. So adakah ini mereka ini tidak berani menanggung risiko gagal dalam perniagaan, ataupun mereka ni selesa untuk mendapat pendapatan yang terjamin pada setiap bulan? Okey, soalan dia, sebagai seorang fasilitator di Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar UPM, apakah kemahiran insaniah yang boleh diberikan kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam bidang keusahawanan ini dan sehingga menjadi seorang usahawan yang berjaya? Sedikit ulasan. Baik. Terima kasih Syarul. Macam yang Syarul sebutkan tadi, betul, para pelajar UPM semua, apabila kita nak jadi usahawan, perkara yang paling ditakuti adalah kegagalan. For sure. Semua orang takut gagal. Semua orang tak nak gagal. Sebab bila gagal, you rasa macam you dah rugi masa. Kan anda ada kerugian sedikit masa. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita tak duga dan benda tu akan berlaku. Kita boleh gunakan ataupun ambil peluang daripada kegagalan tu untuk penambahbaikan. Okey. Dari segi UPM, kenapa bagusnya UPM dan saling kaitannya dengan keusahawanan serta specifically pusat kokurikulum. Okay, macam yang disebutkan tadi, saya dah sebut perkara 7 elemen kemahiran insaniah tu. Okay, bukan sahaja kita ajarkan atau terapkan elemen kemahiran insaniah tu kepada anda semua para pelajar UPM dalam kelas di kursus kokurikulum berkredit di UPM, tetapi selain itu kita ada sistem seperti mentoring. Kita ajar sahaja, mungkin dia tak berkesan kepada semua orang. Ya Syarul, kepada semua pelajar. Ada pelajar yang kita ajar, dia boleh terima dan dia boleh praktikkan. Ada yang bila kita kongsikan, kita ajar, dia terima tetapi dia perlu sedikit motivasi untuk pergi lebih lagi. Jadi apa yang saya sebutkan berkenaan mentoring, kita ada facilitator yang terlatih untuk semua kursus kokurikulum yang ditawarkan di UPM. Apabila pelajar-pelajar nanti menyertai mana-mana kursus kokurikulum yang diminati dan dipilih, anda akan dapat lihat anda akan dibimbing oleh facilitator yang mempunyai credibility yang tinggi, berpengalaman, dan malah mereka ni pernah ada yang mewakili negara dan sebagainya. Jadi mentoring sistem ini pada saya sangat berkesan dan berguna kepada para pelajar kerana pada masa sama mereka dapat dibimbing dan diberi tunjuk ajar macam mana nak digunakan atau diaplikasikan kemahiran ini. So kemahiran insaniah yang saya fikir sangat-sangat relevan dalam bidang keusahawanan ni, tentulah satu core kemahiran insaniah yang disebut keusahawanan. Dia ada satu elemen keusahawanan spesifik. Kita akan beri bimbingan bagaimana nak jadi usahawan, apa itu ciri-ciri usahawan, apa jenis kursus-kursus yang perlu kita ambil selepas kita tamat belajar dan sebagainya, atau semasa anda belajar di UPM ni. Juga untuk jadi seorang usahawan yang berjaya, apa lagi nilai tambah yang dia perlu ada, dan bagaimana cara nak memulakan perniagaan yang pertama tu. Kadang-kadang tak ada idea. Mungkin terfikir orang berniaga, kita pun nak berniaga, okay fine, tapi nak fikir macam mana nak cari produk, nak develop produk, ataupun ada idea untuk produk sendiri macam sahabat kita Nazrul, tetapi nak jual pertama, komersialkan yang kedua, lepas tu nak buat marketing. So perkara-perkara inilah yang kita bimbing tanpa sedar apabila anda menyertai kursus kokurikulum kredit. So itu elemen keusahawanan dalam 7KI kita tu. Bagaimanapun suka untuk saya kongsi antara yang menjadi kegemaran, saya rasa sangat sesuai diaplikasikan oleh pelajar-pelajar UPM. Anak-anak yang dikasihi semua. Dua yang sangat penting. Pertama, lifelong learning, pembelajaran sepanjang hayat. Kerana kita datang sini memang
tujuan asal kita adalah untuk belajar, tetapi mungkin bukan belajar akademik sahaja. Sepanjang perjalanan anda selama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan sebagainya di UPM ini, anda juga belajar kemahiran menjadi insan yang berjaya, bakal graduan, bakal alumni yang mapan selepas anda keluar daripada UPM. Yang kedua ialah berfikiran kritis, critical thinking. So ini juga salah satu elemen dalam kemahiran insaniah. Apabila anda mampu berfikir secara kritis, anda mampu pada masa akan datang akan menyelesaikan masalah, ialah mampu membantu orang lain untuk menyelesaikan masalah, seterusnya mungkin masalah untuk syarikat, negara dan sebagainya. So saya fikir itulah antara elemen KI yang kuat untuk para pelajar terapkan dalam diri mereka apabila mereka memulakan perniagaan, walaupun di dalam kampus sehinggalah selepas dia bergraduate. Selain daripada itu, jangan takut, pesanan saya jangan takut untuk memulakan nak menjadi usahawan atau bermula menjadi usahawan, kerana dalam UPM kita ada banyak kaedah untuk membimbing anda semua untuk menjadi usahawan berjaya. Kita ada mentoring system, kita ada department jabatan-jabatan yang berkenaan dan sebagainya. Peluang tu banyak, keep on asking, sentiasa bertanya, cari peluang tu. Temui kami. Kalau tak pasti, datang ke pusat co-curriculum. Kita pasti bantu anda. Adakah sebab diorang ni malu sebenarnya? Itu dah tentu. Dia kadang-kadang malu ni, itu sifat semua jadi manusia. Sebab kalau tak malu tu, mesti dia tak berada di UPM ni. Jadi sebab itu satu ialah sahsiah yang baik. Dia ada sifat malu tu, dia satu contoh sahsiah yang baik. Dia tidak melampau macam tu kan. Pada saya, ya betul malu kerana benda tu tak pernah dibuat atau tak pernah cuba atau dia tak pernah pun berdepan dengan situasi sebegitu. Tapi untungnya apabila di UPM ni kita ada dalam masa sekarang ni semua benda dalam website. Kalau zaman dulu kita kena pergi ke pejabat-pejabat, carilah mana-mana jabatan yang berkenaan. Sekarang ada website, sila layari website UPM tu, cari department-department yang berkenaan, jabatan-jabatan yang berkenaan, apa yang anda minat, approach, ada nombor telefon, email dan sebagainya. Sekarang ada platform media sosial dan sebagainya. Sila approach. Macam yang saya sebutkan tadi itulah, sebab tu saya kata kalau tak pasti juga, tapi minat sangat nak jadi usahawan, boleh datang ke kita punya pusat co-curriculum, terutamanya saya pun sedia membimbing anda. Jangan risau. Okey, demikian tadi penerangan berkaitan dengan apakah kemahiran insaniah yang perlu ada pada setiap pelajar untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. So jangan malu. So pejabat ke Pusat co-curriculum. Pusat co-curriculum. Saya pun lupa. Pusat co-curriculum akan membantu anda bagaimana anda ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya. Profesi dia buat flora. Okey, kita ke ahli panel kita yang ketiga, saudara Nazrul. Ya, saya. Okey. Beliau merupakan Majlis Perwakilan Pelajar Sekretariat Usahawanan UPM. Soalan saya, semasa pelajar masih ada di dalam pengajian di UPM, apakah nasihat anda sebagai pemimpin usahawan siswa jika mereka ingin menjadi seorang usahawan? Dan sebagai contoh, apakah platform yang mereka perlu ketahui untuk mendapat sebarang info, ilmu, latihan dan juga peluang untuk menjalankan perniagaan semasa mereka masih lagi menuntut di UPM? Sikit berasa. Baik, terima kasih Cik Syarul atas soalan yang kita buat sekali. So, sebelum saya menjawab soalan daripada Cik Syarul, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit berkenaan dengan Pusat Pembangunan Usahawanan dan Kepolipasaran Indonesia. Sebab yang seperti yang kita tahu, tema pada untuk talk ataupun sharing pada pagi ini adalah berkenaan keusahawanan. So saya harap izinkan saya untuk memberi penerangan berkenaan apa itu CAM UPM. So dekat UPM, setelah kita go through dengan pusat buku, pusat alumni, kita ada pusat sukan. Ya, saya tidak nafikan dekat PTC juga dia ada mengajar mengenai dengan elemen keusahawanan. Tapi bagi saya, jantung kepada keusahawanan pelajar adalah berada di CAM UPM, iaitu Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan. So seperti yang kita tahu, dekat CAM ni kita ada banyak kelab pelajar yang berada di bawah CAM. So kita ada kelab UEC, kelab kelab keusahawanan Uniputra, and then kita ada Kosiswa, Koperasi Keusahawanan Siswa UPM, and then kita ada My Agrosis yang berkaitan dia memfokuskan kepada perniagaan pelajar. Dan itu kita ada Unitas yang memfokuskan kepada social entrepreneurs.
Okay, so itulah sedikit club yang ada di CHAM. And then di CHAM juga saya sendiri juga banyak join program di CHAM. So CHAM ada terlalu banyak program serta bengkel yang disediakan untuk para pelajar untuk belajar mengenai dengan aspek keseluruhan. So kita dekat CHAM kita ada banyak platform. And salah satu platform yang sangat baik adalah CHAM menyediakan satu platform untuk berniaga. Contohnya di CHAM kita ada satu yang dinamakan sebagai Putra Pihak Store. Putra Pihak Store tu contohnya kita ada store-store yang diletakkan di kawasan Kolej Kediaman, di komplek mahasiswa, fakulti dan sebagainya. Dan juga macam Putra Pihak Store pun, itulah yang saya sedang gunakan sekarang ni. Store air mangga tu saya gunakan platform yang CHAM telah sediakan, iaitu Putra Pihak Store. Kemudian kita ada juga Putra Pihak Cafe, kita ada macam-macam lagi. Tapi itu adalah one of the platform yang CHAM telah sediakan lah. Dan juga banyak lagi program yang telah CHAM sediakan. Contohnya kita ada untuk bagi pelajar yang baru bermula, mereka boleh join Putra Business Startup. Dan kalau yang dah advance ataupun nak belajar lebih lanjut, boleh pergi ke program Putra Business Advance. Kita ada program keselamatan keluarga, kita ada program siswa berikut dan sebagainya. Dan kalau boleh saya tambah sikit lagi berkenaan dengan macam mana saya boleh bermula awal dalam bidang ni semasa saya first year lagi. Sebab since saya asasi, saya juga merupakan bekas pelajar asasi Sarjana di UPM batch 13. Terima kasih kepada Pusat Asasi juga kerana telah membimbing saya semasa saya di bangku asasi. Dan since asasi lagi, saya telah bertatih di CHAM. So dari situlah yang saya sangat percaya pada konsep your networking is your net worth. So bila saya telah dapat networking yang sangat baik di Pusat Asasi, saya masuk universiti, saya terus dapat satu platform yang telah CHAM sediakan. And dengan bantuan networking yang saya ada, akses dan bantuan daripada CHAM sendiri juga, saya telah percaya untuk memiliki satu Putra Pihak Store daripada banyak Putra Pihak Store yang berada di UPM ni lah. And kalau boleh saya tambah juga sikit lagi berkenaan dengan apa peranan MPP Keusahawanan dengan CHAM. So kami di bidang MPP Keusahawanan telah bekerja sangat rapat dengan CHAM untuk memastikan bidang keseluruhan pelajar itu dapat kita mantapkan. Dan juga kita juga apa yang perjuangan kita yang kedua adalah kita ingin memastikan bahawa kebolehan graduan UPM itu kita jaga. Dan pastikan juga bila pelajar UPM dah grad, mereka dapat kerja, OS mereka boleh dapat buat kerja sendiri. Maksudnya itu konsep yang kita cuba terapkan. Perjuangan kita di CHAM adalah untuk instead of you become a job seeker, you become a job creators. Bagi saya, selepas saya bergerak di CHAM ni, you ada dua channel. Sama ada nak terus ke jurusan profesional ataupun becoming an entrepreneur. Sebab bagi saya tahun 2020 ni, saya rasa mahasiswa itu perlu bijak untuk menapasi haluan selepas graduasi sejak berada di bangku sekolah. Bukan dah final year nanti baru nak sibuk pergi ke bengkel resume. Patutnya bengkel resume tu perlu dihadiri daripada bangku sekolah lagi, daripada first year lagi, supaya mereka grad final year tu dah tahu di mana channel yang mereka perlu pergi. Dan kalau boleh tambah sikit lagi berkenaan dengan bijak mengambil peluang. So saya sangat menyeru untuk pelajar-pelajar tahun 1 yang bakal masuk UPM, saya mohon sangat kalau anda minat dalam bidang keusahawanan, ingin meneruskan minat anda dalam bidang keusahawanan, teruslah ke CHAM UPM, Pusat Pembangunan Keseluruhan Pelajar. Mereka ada pejabat di KA, boleh saja terus pergi. Sebab bagi saya, kalau anda ada satu passion tu, why not you monetize? Sebab bagi saya, apa-apa pun mereka akan balik kepada keusahawanan. You join sukan ke, you join kesukarelawanan ke, tapi end up balik-balik kita cerita balik semula, dia akan balik juga ke keusahawanan. Seperti apa yang pendengar kita pada hari ini telah lalui lah. So itulah sedikit daripada saya. Terima kasih Cik Syarul. Okey Nazrul, nak tanya sikit, kalau kita lihat di kampus UPM ni, di kolej-kolej pun kita nampak ada kios-kios yang disediakan untuk pelajar. Contohnya mungkin ada yang buat kios photostat, betul. Mungkin ada yang buat kios printing baju, mungkin ada yang buat kios untuk supply untuk air minuman. Tapi adakah pihak CHAM menyediakan, yalah kalau pelajar ni mungkinlah concern pasal mana pun dapat modal untuk mulakan perniagaan. So adakah pihak CHAM membantu dari segi peruntukan kewangan ataupun pelajar tu sendiri yang mengeluarkan modal terlebih dahulu ataupun macam mana? Terima kasih Cik Syarul. So untuk menjawab soalan Cik Syarul tadi, sebenarnya di peringkat CHAM sendiri, kami telah berbincang MPP dan juga CHAM untuk mengadakan satu pelan bantuan modal kepada para pelajar yang dinamakan sebagai micro kredit
saya yakin dan percaya dulu kita dah lama dah nak buat benda ni, tapi dengan segala cabaran dan rintangan yang kita hadapi, kita akan cuba sedia baik untuk pastikan by tahun ini ataupun boleh tengok tahun depan kita akan laksanakanlah program bantuan kewangan ni, iaitu microkredit kepada para pelajar. Sebab saya yakin kadang-kadang pelajar ni bukan orang tak nak start, tapi orang tak ada modal. So kami di peringkat MPP dan juga CHAM sedang betul-betul lumus lah untuk memastikan program ataupun pelan bantuan kewangan dari segi modal ataupun microkredit ni kepada pelajar kita laksanakan secepat yang mungkin dengan keadaan segera. Adakah itu pinjaman ataupun pemberian orang kata modal secara tanpa ada pulangan kepada pihak CHAM atau macam mana? Kita percaya kalau sekarang ni, kalau kita bagi apa sahaja benda yang perkara yang percuma, diorang akan less appreciate dan akan kurang menghargai perkara itu. So bagi saya sekarang ni dah tahun 2020 dah tuan-puan, tak ada lagi benda yang percuma. Even lagi tandas pun kena bayar 90 sen. So kita pun nama usahawan siswa kan. So kalau mereka ni tidak didedahkan dengan perkara-perkara yang mencabar daripada peringkat akar umbi lagi, diorang tak akan rasa semuanya mudah. Padahal walhal usahawan ni perjalanan mereka penuh dengan onak dan duri. So bagi saya, kalau untuk menjawab soalan berkenaan microkredit tu, memang kita sediakan pinjaman tetapi dengan 0% kadar faedah. Dia macam apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Usahawanan, MEDAK dan juga Tekun, UM dan sebagainya. So itulah yang kita akan bantu untuk para usahawan siswa, terutamanya para pelajar yang tahun 1 yang akan masuk. Saya mohon, saya seru, datanglah ke CHAM kalau hendak memulakan perniagaan dan belajar lebih lanjut berkenaan dengan bidang persoalan di UPM. Okey, terima kasih Encik Nazrul atas penerangan berkaitan dengan info dan juga maklumat berkaitan untuk memulakan perniagaan di UPM. Baik, kita beralih ke ahli panel kita yang keempat, iaitu Encik Alifli. Baik, kita dapat lihat kebelakangan ini ekonomi dunia menjadi tidak menentu dan ditambah pula dengan pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia dan termasuk juga di Malaysia. So ada pekerja yang dibuang kerja, ada pekerja yang mendapat separuh gaji dan ada juga graduan-graduan yang dah habis belajar tapi tidak dapat pekerjaan. So soalan saya, adakah perlu pelajar-pelajar ini untuk mempersiapkan diri untuk menjadi seorang usahawan sewaktu masih lagi menuntut di UPM, di universiti ataupun dan untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya itu, adakah perlu bakat semata-mata ataupun minat untuk menjadi seorang usahawan? Boleh silakan. Terima kasih Syarul. Okay, pada kita sendiri sedia maklum, kalau kita lihat sekarang ni kita tengah berada di pandemik COVID-19, di mana kita tahu banyak aktiviti sektor ekonomi terjejas dan bukan sahaja ekonomi, malah melibatkan kesihatan global. Okey, kita lihat statistik, kalau kita boleh bagi sikit data, kalau kita tengok secara global sekarang ni, kita di dunia ini sebanyak lebih kurang 35 juta jangkitan telah berlaku. Okay, di mana 7.7 juta masih lagi dirawat dan melibatkan lebih 1 juta kematian. Okay, sekarang kita cuba kembali kepada Malaysia, konteks dalam Malaysia. Kita tengok sekarang ni COVID-19 kembali meningkat. Apa signal yang kita boleh baca daripada sini? Maksudnya seorang mahasiswa UPM tu sebenarnya harus mempersiapkan diri. Mungkin kali ini tidak pernah berlaku, mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu tak pernah berlaku, bukan saja kepada majikan seperti kita, tapi ia melibatkan juga semua orang. So apalagi seorang mahasiswa yang baru, mahasiswa UPM, mereka harus melihat ini adalah satu signal yang penting, di mana kalau kita lihat UPM sendiri menyediakan banyak platform untuk membina karakter sebagai seorang usahawan melalui program mungkin khusus, dan ada juga elective course tertentu yang boleh memberikan nilai tambah supaya mereka menjadi lebih yakin, berani untuk menjadi usahawan yang berjaya kelak. So selain daripada itu, ada juga pendapat mengatakan minat, bakat ni sebenarnya yang mendorong mereka. Saya setuju, tapi sebenarnya minat dan bakat juga boleh dibentuk dan diasah. Kita boleh belajar pada zero. Kerana itulah UPM menyediakan banyak peluang untuk mahasiswa UPM yang baru ni mengambil peluang ini, belajar sehabis yang boleh. Kerana saya percaya program-program ini semua berbentuk akademik, mendidik supaya mahasiswa ini kemahiran seni dan sebagainya tu membentuk karakter mereka sebelum mereka bergraduat. Dan yang lebih penting sebenarnya, kalau kita lihat setelah ada peluang-peluang ini, sebenarnya kita kena lihat balik kepada diri mahasiswa UPM sendiri. Apakah mereka ini berani
mempelajari sesuatu yang baru di luar daripada zon selesa dia. Ini yang kita nak. Kerana kalau kita dah berada di luar, peluang kita untuk melakukan kesilapan itu sebenarnya amat berbahaya berbanding di UPM, kerana di UPM kita boleh belajar, try and error. Kita boleh belajar, peluang itu ada. Kalau kita salah, kita ada rakan-rakan, kita ada banyak pegawai-pegawai yang berkaitan yang boleh membimbing kita supaya kesilapan itu tidak diulangi ketika kita bergraduat. Itu pandangan saya. Okey. Selain itu juga sebenarnya kita juga kena faham, untuk menjadi usahawan, of course sudah tentu kita memerlukan modal seperti apa yang Cik Nazrul terangkan tadi. UPM memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswa UPM yang ingin menceburi bidang keusahawanan. Ada pinjaman tertentu yang boleh diberikan dengan syarat mungkin harus memenuhi beberapa kriteria lah yang seperti kita maklum. So jadi gunakan peluang ini, kesempatan ini, grab this opportunity lah, dengan kata mudah, kerana peluang ini mungkin selama berada di UPM mungkin 4 tahun mahasiswa UPM belajar. So dalam masa 4 tahun sebenarnya banyak peluang yang boleh diambil oleh mahasiswa UPM. Akademik adalah sebagai pokok utama bidang akademik, tapi dalam masa yang sama kemahiran-kemahiran di luar bilik kuliah, ini yang kita nak tekankan, kerana di luar sana bukan semata-mata berdasarkan sijil yang ada, yang mahasiswa ada, tapi ia lebih kepada dua. Selain pada segenggam ijazah, kita juga memerlukan kemahiran-kemahiran di luar bilik kuliah. Seperti saya sebagai seorang atlet softball UPM, mungkin kita melihat apa berkaitan atlet dan menjadi usahawan. Sebenarnya kalau kita perhalusi dengan lebih jelas, sebenarnya sukan ni dia melatih kita untuk menjadi seorang yang berdisiplin. Seperti Mr. Ravi terangkan, masa disiplin diri ini sangat penting. Apalagi jika mahasiswa UPM suatu hari nanti menjadi seorang usahawan, dia perlu mempraktikkan ketepatan masa, perjalanan syarikat, strategi. Ini semua bukan hanya datang dalam satu hari. Dia perlu dibentuk. Di mana tempat dibentuknya? Di sinilah, di Universiti Putra Malaysia, di mana kita mempunyai pelbagai peluang. Saya sangat berterima kasih kerana berkat bimbingan pusat sukan, terutamanya ketua jurulatih softball, iaitu saudari Rohaida, membimbing saya, kerana saya sebenarnya bukanlah atlet di peringkat sekolah menengah. Saya kenal sukan ketika berada di universiti. Tapi kerana saya ingin melakukan sesuatu yang baru, yang saya cakap tadi, apakah tindakan kita. So saya ingin melakukan satu perubahan dalam diri. Saya terlibat dengan sukan. Saya berkhidmat bermain di peringkat college. Kemudian saya tercalon untuk bermain untuk peringkat universiti. Dan akhir sekali kita berjaya merangkul beberapa kejuaraan di peringkat masuk. Bagi saya itu adalah satu perjalanan daripada seorang yang asas, kebanyakan kita menjadi seseorang yang lebih outstanding di mata orang lain. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan semua pelajar baru, mahasiswa-mahasiswi UPM mengambil peluang ini, kerana anda telah memilih Universiti Putra Malaysia sebagai universiti terbaik, dan anda gunakanlah platform ini untuk terlibat dengan semua aktiviti keusahawanan, kerana peluang ini hanya datang sekali. Itu pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Cik Alifi di atas penerangan tadi berkaitan dengan antara bakat dan juga minat. Itu sebenarnya dia boleh dibentuk. Betul. Dan boleh dipupuk. Betul. Melainkan kita ada rasa ingin untuk belajar Ya. untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Dan selain daripada itu mungkin yang keperluan-keperluan lain lah, maksudnya sokongan-sokongan kewangan, Ya. sokongan keluarga untuk membantu kita menjadi seorang usahawan yang berjaya. Kita di penghujung sesi talk show pada ini. 1 minit kita bagi peluang kepada keempat-empat legenda untuk memberikan tips yang terakhir untuk pelajar-pelajar UPM yang baru saja masuk ke kampus kita menjadi warga UPM. Satu tip, Cik. Bagi saya, jangan segan daripada menerima cabaran. The more extreme cabaran kamu, the more successful you will be. To face extreme cabaran-cabaran ekstrim ni, perlulah buat persiapan yang rapi, dan 4 tahun kamu berada di UPM cukup untuk kamu membentuk semua sifat-sifat, ciri-ciri yang kamu perlu ada to face these extreme challenges. My last word is take up the challenge.
jangan segan face the challenge. Popular. Baik, terima kasih Syarul. Anak-anak yang saya kasihi, anda bertuah kerana anda masuk ke Universiti Putra Malaysia ini, UPM. Kita semua, pada saya, kita kena jadi warga yang berilmu, seterusnya berbakti. Jangan takut untuk mendepani ekonomi negara, sebab pada masa yang akan datang, anda yang akan mengubah ekonomi ini. Saya yakin. Berilmu, berbakti. Itu dia punya key dia. Okey, Saudara Nazrul, sedikit tips untuk adik-adik. Baik, ringkas saja dari saya. Bagi saya, jangan tanya kepada negara apa kerajaan yang boleh bagi kepada anda. Tanya diri anda, apa yang anda boleh sumbangkan kepada negara. So, jawapan saya mudah saja kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang akan masuk ke UPM. Sepatutnya berasa sangat bangga dan bersyukur kerana memasuki universiti terbaik di Malaysia yang nombor 2, UPM. Jangan kena bijak ambil peluang dan pastikan anda menjadi orang yang muafan. Itu saja. Terima kasih. Okey, yang terakhir sekali. Sedikit tips untuk mahasiswi UPM baru. Saya ucapkan tahniah kerana anda telah terpilih untuk berada di Universiti Putra Malaysia. Sedikit tips yang saya boleh kongsikan. Saya pegang kata-kata ni ketika saya mula-mula menjaga kaki ke Universiti Putra Malaysia. Saya telah berazam. Ketika itu saya tekad bilang pada saya cakap dalam diri saya bahawa setiap apa yang saya lakukan, saya akan buat dengan terbaik. Maksudnya kita tahu bukan semua orang terbaik, tetapi kita harus berusaha ke arah untuk menjadi yang terbaik. Kerana kalau kamu punya niat, punya doa, usaha, kemudian kita bertawakal, berserah kepada Allah, insya-Allah segalanya akan dipermudahkan. So saya ucapkan sekali selamat datang ke Universiti Putra Malaysia. Baik, terima kasih kepada keempat-empat legenda panel kita pada hari ini. Okey, adik-adik yang dikasihi sekalian, para mahasiswa-mahasiswi, demikian tadi selesai sudah sesi perkongsian ilmu oleh 4 ahli panel yang diundang khas pada hari ini. Dengan perkongsian ini diharap adik-adik perlu bersedia selama dalam tempoh 4 tahun pengajian di UPM ini dengan mengambil peluang dan juga ruang yang disediakan oleh pihak UPM untuk membina potensi diri, terutama dalam untuk menjadi usahawan, agar dalam tempoh 4 tahun dari sekarang, apabila anda keluar kelak, anda mampu menjadi usahawan yang berjaya. Kami di pihak Force Center Tuyu, iaitu Pusat Usahawanan dan Kewirausahaan Graduan CEM, akan sentiasa memberi latihan, ilmu dan juga tunjuk ajar serta peluang perniagaan kepada adik-adik yang ingin belajar menjadi seorang usahawan. Dan bagi Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar pula akan membantu adik-adik bagaimana membina kemahiran insaniah yang cemerlang untuk bergelar usahawan. Dan di Pusat Alumni pula, adik-adik berpeluang untuk mewujudkan kerjasama dan jalinan networking bersama dengan alumni-alumni yang berjaya dalam bidang keusahawanan. Dan yang terakhir sekali, di Pusat Sukan UPM, selain daripada adik-adik dapat menggunakan fasiliti sukan untuk beriadah dalam aktiviti sukan, so adik-adik juga boleh membina kerjaya dalam konteks sukan. Dan sekali lagi bagi pihak Force Center Tuyu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel yang sudi bersama-sama kita pada hari ini, yang diundang khas iaitu Cik Ravi Chandran, iaitu Managing Director Syarikat Easy Watch Sdn Bhd, Puan Fora Iliana Osmana, iaitu pengarah Chartering Sengkit Offshore Sdn Bhd, takut salah sebut. Okey, Cik Nazrul pemilik syarikat Malaya Mineral Industry, dan Cik Alif dan juga pemilik syarikat Ultimedics Sdn Bhd, saya atas kesudian bersama-sama kita dalam sesi talk show sempena Minggu Perkasa Putra bagi meraihkan pelajar-pelajar baru Universiti Putra Malaysia bagi sesi pertama, semester pertama sesi 2020-2021 pada hari ini. Saya Syarul Nizam selaku moderator pada hari ini. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada tersilap kata, terlanjur bahasa dalam mengacarakan atau mengendalikan sesi talk show pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.